Jadi malam ini kita akan sambung dengan ayat yang ke-31 insya-Allah. Baik, dalam firman Allah Ta'ala yang lepas, kita ulang balik sikit. Qala Allah Jalla wa'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Itu yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lepas. Baik, seterusnya pada malam ini kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Qala Allah, Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itu disediakan bagi mereka syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra yang tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita perkara yang sangat penting, yang kita dah ulas panjang hari itu, yaitu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang sebelum daripada tu, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang, dia nak kena imbau balik ni, tuan nak kena ambil balik gambaran Quran tu lagu mana. Allah Ta'ala bagi kepada pilihan, siapa yang nak beriman, dia beriman. Siapa yang nak kufur, dia kufurlah. Tak apalah nak kufur tu. Tak apa, tu pada pilihan perbuatan dia. Tetapi akibat daripada perbuatan itu, Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang kufur dengan azab api neraka. Itu kita bincang itu kan. Baik. Kemudian, untuk orang-orang yang memilih beriman, senantiasa kita kena ingat kita diberi pilihan. Kita tidak dipaksakan dengan satu keadaan. Kita pilih. Nak pergi merempit ke? Nak makan rasuah ke? Nak bergelumang dengan maksiat ke? Kita pilih. Tetapi Allah Ta'ala bagikan natijahnya. Maka untuk orang-orang yang memilih beriman, itu yang kita baca yang lepas, Allah Ta'ala kata apa? Allah tidak sia-siakan usaha dan amalnya. Kan? Bila Allah tak sia-siakan amal tu, maknanya Allah bagi apa? Allah bagi ganjaran. Setiap benda baik yang kita buat itu Allah bagi ganjaran. Kerana itu antara benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis Nabi datang untuk menghurai dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran cerita, sebahagian tu umum, ada cerita yang agak detail. Tetapi hadis Nabi akan memperincikan beberapa perkara.
Saya sebut kat tuan-tuan benda ni sebelum kita hurai lagi ayat tu. Pasal dalam Facebook baru ni, saya berdepan tak sangka, memang tak jangka, bila ada satu orang kawan dalam Facebook, dia share satu posting bahasa Inggeris yang menyatakan bahawasanya orang-orang Yahudi itu telah terseleweng daripada ajaran yang sebenar sebab Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa Taurat. Tapi pendeta-pendeta Yahudi ni, mereka tak mau Taurat tu, mereka pergi reka huraian mereka sendiri, lalu akhirnya mereka tak pegang Taurat, mereka hanya pegang pada huraian tersebut sahaja. Maka sesatlah orang-orang Yahudi. Nampak poin tu nampak macam okey kan? Demikian juga dengan pendeta ataupun padri-padri Kristian. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka ni Injil. Tapi padri-padri ni tak berpada dengan Injil tu. Mereka pergi ulah, mereka pergi apa semua. Akhirnya mereka tinggalkan ajaran yang betul daripada Injil. Mereka hanya berpegang kepada huraian para padri. Nampak? Nak bawa pergi ke mana tu? Orang Islam ini Allah Ta'ala turunkan kat mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran. Tetapi dia kata orang Islam ni dia tiru perangai Bani Israel, dia tak pakai Quran, dia terpedaya dengan benda yang direka cipta oleh Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang kunun-kununnya menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia kata itulah punca kesesatan umat-umat Yahudi dan Nasara dulu, pasal dia ikut huraian, dia tak ikut kitab yang asal. Tak habis lagi nak berdebat ni. Tak debat lah pun, baru nak bincang. Rasa macam letih tu. Kita tak boleh jangka. Dalam tuan-tuan duk mai semayang apa semua kan. Rupanya ada orang yang dia kata kita ni beramal patut hanya dengan Quran saja. Lepas tu dia bawa bukti betapa Quran itu benda yang betul. Tak ada lagi yang lebih betul daripada Quran. Hadis pun tak boleh pakai. Nak kona, nak bagi. Kalau kita nak pergi jatuh hukum tu, nak pergi kata-kata hang sesat, jauh rapiak apa semua, senang cerita, buah tentu habis selesai. Tapi saya fikirkan, kod-kod ada benda nak bawa depan Allah Ta'ala nanti yang kita dah tegakkan hujah. Tapi nak tegakkan hujah tu nak kena ambil satu. Ibaratnya kita kata, orang yang pi potong daging kan, masuk korban tu kan. Nak bagi potong daging tu bagi kena elok, jangan dia lihat, bagi dia senang, potong kan senang, kalau nak makan pun tak teruk. Duk fikir apa cara nak bagi kat kawan ni. Dia memang awal lagi dah bubuh kita macam-macam lah. Ulama tu dia kata macam-macam lah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita boleh berpegang yakin dengan ayat Quran, pasal ayat Quran sendiri menyatakan untuk kita ikut Nabi. Orang tu dia bawa mai beberapa ayat Quran, dia kata yang Al-Quran ini ialah ahsanul hadis. Memang ada ayat itu kan, ada 3-4 ayat yang macam itu. Tapi cara dia faham tu tak serupa macam cara orang beriman faham. Nak bagi boleh, nak try bagi dia boleh terima hujah tu yang tak duk fikir apa. Bila kita tulis dalam Facebook tu, dia cepat geram. Dia memang cepat geram. Dia boleh jadi hilang pertimbangan tu. Jadi nak bagi tenang jiwa, nak terang, duk menghantui pemikiran lah ni. Macam mana ayat nak habak kata cara dia ulah tu salah, nak terang benda yang betul, tu yang duk menghantui. Jalan mana pun duk fikir macam mana ayat yang paling bagus nak bagi. Bukan kita kira nak bagi tenyeh dia, nak pijak dia, tak. Nak bagi ayat, nak supaya dia boleh sedar pegangan dia salah. Rupanya susah ni tuan-tuan. Kalau kita maki orang senang. Maki pergi kata, wah tu senang, lega. Kita lepas perasaan tu lega dah. Katut tu blok Facebook, tak kata apa dah. Tapi bila nak melayan tu, susah. Tak tahulah setakat ni boleh ke tidak lagi. Tak try, baru try setapak dah rasa macam berat. Baik. Nak ceritanya pada tuan-tuan, kalau kita
Ya, Quran sebutkan macam dah hadis ayat Quran kita bacakan, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Taala tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang yang melakukan amal yang baik. Benda itu kemudian ada dihuraikan dalam ayat yang kita nak baca, huraikan malam ni, itu ada pendetilan dia. Tetapi bila kita dapat singkap balik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tolak tepi hak palsu. Hak palsu bukan hak Nabi, tolak pergi ke tepi. Kita simpan ke tepi juga yang daif tu. Pasal hak daif tu dia ada banyak kriteria kalau nak kita terima pun. So bertepi lu. Tapi di sana ada banyak juga hadis-hadis sahih yang Nabi SAW gambarkan kepada kita betapa amal yang sekecil-kecilnya itu tetap Allah Ta'ala kira. Kita ambil contoh yang Nabi SAW sabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh satu pun daripada kebaikan, daripada perkara yang ma'ruf. Walau sekadar memandang saudaramu dengan wajah yang ceria. Kita pandang muka saudara seagama kita dengan muka yang bukan rosat, bukan muka yang cengih, bukan muka masam, bukan muka kebencian. Tapi muka yang talq, Allah dan Nabi kata. Yang ceria. Hak tu pun Nabi kata adalah ma'ruf. Hak tu pun Nabi kata jangan pandang remeh. Yang tu Allah Ta'ala nak kira. Dia masuk dalam hak ni. La nudhi'u ajra man ahsana amala. Simple je benda tu kan. Dan Nabi juga sebut, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik itu sedekah. Sedekah termasuk dengan memandang saudara kita dengan wajah yang manis. Itu juga sedekah. Tak cukup dengan itu, rutin harian kita. Nabi SAW sebutkan tentang orang yang bekerja mencari memikul kayu api di atas bahunya, yang untuk cari nafkah untuk keluarganya. Hak tu pun sedekah. Tak cukup dengan itu, Nabi ceritakan orang yang menanam pohon buah-buahan lalu dimakan oleh binatang. Hak tu pun kira sedekah, pahala juga tu. Makna kata, kehidupan kita ini seluruhnya adalah kebaikan. Serba-serbi yang kita buat ada ruang pahala belaka di situ. Jika kita jelas perkara ini, dan kalau kita boleh faham, benda ni dia tidak akan jadi motivasi kalau kita tak tahu ganjaran. Kerana itu datangnya hadis-hadis tentang ganjaran, tentang fadail a'mal, untuk bagi motivasi. Bila kita nak buat, kita terasa. Macam orang yang dia mai awal ke masjid, nak mai tolong buka switch lampu, pasang aircon apa semua. Apa dia punya motivasi? Motivasi dia ialah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nampak orang dan kita rasa macam nak buat benda baik, kita nak ajak dia sekali buat benda baik. Apa motivasi dia? Motivasinya ialah Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini antara contohnya. Man dalla ala huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi lam yanqus minhu syai'. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu petunjuk, makna pada suatu hidayah Allah Ta'ala, amal saleh, bagi dia pahala dan pahala orang yang melakukannya. Yang buat tu dapat pahala, orang yang dia tunjuk pembuat pun dia dapat pahala sama. Lam yanqus minhu syai'. Tak kurang sikit pun. Jadi itu adalah bentuk motivasi dalam kehidupan kita dan benda tu sangat penting. Orang yang sangat letih, kalau tuan-tuan perempuan terutama yang ibu kan, imbas balik kehidupan masa bulan Ramadan dengan letih-letih, malam nak kena tarawih, satgi nak kena bangkit tengah malam buta, masak nasi, semua siap lauk, nak masak song, hak tok laki duk terkedang lagu tu je, anak-anak pun bangkit-bangkit tu tidur balik apa semua kan. Siapa yang susah payah tu satgi pas makan tinggal pula kat singki tu macam-macam. Apa motivasinya untuk buat kerja tu? Dia bukan sekadar rutin, bulanan, setahunan.
Motivasinya karena dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sebutkan di awal-awal dalam bulan Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, tampillah ke depan. Wa ya baghiyasy syarri adbir, wahai orang yang inginkan kejahatan, mundurlah. Yang tuan-tuan beramal tiap-tiap malam, kalau kita contohkan Ramadan kan, untuk apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Bagi Allah Ta'ala itu ada orang-orang yang dilepaskan daripada api neraka, dan yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap malam, tiap-tiap Ramadan malam. Yang kita puasa Arafah baru ni, yang beria sangat nak pergi puasa tu siapa? Karena dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ahsibuhu, aku kira dia dapat pahala, diampunkan dosa, ganjarannya diampunkan dosa yang lampau dan dosa yang ke depan. Setahun yang lampau dan setahun yang ke depan, 2 tahun. Itu motivasinya. Jadi bila kita tahu ganjaran macam tu, itu di situ tuan-tuan, ada ulama seperti Maulana Yusuf Al-Kahdalawi apa semua tu menyusun kitab Fadail A'mal untuk kita baca. Cuma perlu, bukan dia seorang lah, dia antaranya. Banyak lagi kalau kita jumpa hadis-hadis dalam kitab hadis yang besar-besar, lebih besar daripada tu pun sangat banyak. Kita katakan tadi, kita ketepikan. Hak mana yang dhaif tu pun ada beberapa syarat dia untuk kita pakai. Ada kitab At-Targhib wa Tarhib untuk motivasi dan untuk bagikan warning kalau kita terlalai. Hadis-hadis tentang ancaman semua ada. Itu penting bila kita beriman dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ada motivasi, dia ada perincian dia. Yang tuan-tuan mai hari Jumaat datang awal tu kan, saya datang awal, boleh je mai lewat. Tapi teringat, Nabi beritahu yang awal, yang lagi awal dapat pahalanya besar lagi. Yang mai lewat sikit, kecil sikit, dan paling lewat pun dapat sikit. Yang kita pulun berdoa setiap kali lepas asar hari Jumaat tu, tuan-tuan kena pulun berdoa. Pasal apa nak kena berdoa masa tu? Pasal Nabi beritahu itu adalah tempat yang mustajab doa. Jadi untung orang yang beriman dengan hadis Nabi SAW, dia akan ada motivasi yang lebih banyak-banyak. Bukan kata Quran tak cukup, tetapi manusia ni dia akan perlukan kepada kepelbagaian, dia perlukan kepada tambahan-tambahan perisa-perisa yang datang daripada sumber yang benar. Itu kita kata, kadang-kadang kalau tuan-tuan dapat perisa daripada sumber tak betul pun tak guna. Kan? Mai pi ajak benda ajaran merepek-repek, ajaran tak masuk akal, lepas tu dengan janji-janji pahala yang tidak dijanjikan oleh Allah ataupun Rasul. Hak tu tak guna. Buh tepi. Kita kira hak mana yang datang dengan sumber yang benar, Quran dan sunnah Nabi SAW yang sabitah. Baik. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, dalam ayat yang lepas Allah dah beritahu Allah tidak akan sia-siakan. Maka pada malam ini, dalam ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala sambung dengan ganjaran yang umum. Ganjaran yang umum, ganjaran ini ceritanya di hari akhirat. Tapi nak sampai kepada situ, itu yang kita himpunkan masa hidup ni dengan pahala. Yang masuk neraka tu, dia bukan terus masuk neraka lagu tu. Pasal bila tuan-tuan pun belajar, bila kita dibangkitkan pada lepas tiupan sangkakala yang kedua, dia bangkitkan kita di padang mahsyar, akan ada proses yang dipanggil hisab. Kira bicara, perbicaraan di mahkamah, akan ada mizan, timbangan amal. Dibentangkan kepada kita kitab amal. Kitab amal tu akan dicatatkan segala merit markah kita tu. Yang merit, yang dimerit akan ada belaka. Yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ni juga, mali hadzal kitab. Ni kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal satu hak kecil, hak besar, melainkan dia kira belaka ni. Tu dia. Pasal nak bagi ganjaran. Dan nak juga bagikan balasan.
Maka bila dihimpunkan segala amal, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Allah Taala kata, barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada dalam hidup yang diredai. Bila hidup yang diredai, yang itulah kiraan dia, kesudahan dia akan lalu titian sirat, lepas tu dia akan masuk dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata, ulaika, mereka tu semua, lahum jannatu adnin. Untuk orang-orang yang beriman, syarat tadi iman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, yang markah telah pun dicatat, yang dinamakan dalam bahasa kita pahala tu, hak ni dimasukkan ke dalam syurga. Jannatu adnin ini disebutkan oleh para ulama tafsir sebagai syurga yang tersergam, indah dan kekal ia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata khalidina fiha abada. Duduk dalam tu. Disediakan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh ini syurga. Masuk, duduk dalam tu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Baik. Itu masuk syurga. Keadaannya kekal. Setara mana syurga ni? Nabi SAW bagi gambaran syurga ini ialah mala ainun ra'at. Benda yang mata tak pernah nampak. Kalau kita boleh nampak, kalau kita pernah nampak, apa yang tuan-tuan pernah nampak? Orang dulu dia jenuh nak imagine, nak gambarkan. Zaman lah ni kita tak payah gambarkan, kita boleh Google. Buka internet, kita cari tempat yang paling cantik. Ada orang kata tempat paling cantik New Zealand. Ada orang kata tempat paling cantik di Kashmir. Ada yang kata di Switzerland sana, Banjaran Alps. Ada yang kata tempat paling cantik di China dengan bukit warna-warni apa semua ada. Zaman sebelum-sebelum ni kita tak boleh gambar, orang cuma cerita kan. Tapi zaman kita boleh nampak dengan mata kita tempat-tempat yang cantik, yang indah. Nak nampak air laut yang menghijau. Orang kata pergi Maldives, tak payah pergi Maldives, duk Mersing pun ada, Sampurna pun ada kan. Syurga cantik tak? Syurga cantik, lebih cantik daripada apa yang mata kita nampak. Mala ainun ra'at. Lagi? Wala udhunun sami'at. Kok kita tak nampak tapi orang kata, dengar cerita. Orang cerita kan. Sejauh mana keindahan, ketenangan, kelembutan bayunya, suasana angin sepoi bahasa, kata-kata. Apa sajalah orang bagi, bunyi ayak laut yang tenang, bunyi ayak sungai yang mengalir, bunyi unggas di rimba yang indah, kicauan burung lah apa semua tu. Yang kita rasa kita pernah dengar. Keindahan dalam syurga lebih daripada apa yang kita dengar. Wala udhunun sami'at. Baik. Ada orang dengar pun tidak. Dengarlah, mata pun melihat. Tapi dia ada imajinasi. Dia boleh imajinekan dengan gambaran yang begitu cantik sekali. Tak pernah pergi tempat tu. Macam kadang pelukis-pelukis kita kan. Yang orang seni ni dia boleh melukis dengan benda yang sangat indah. Tanpa dia pergi pun tempat macam tu. Pasal daya imajinasi dia tinggi. Dia membayangkan dia dapat. Jadi mungkin dia bayangkan syurga apa semua. Nabi SAW sambung lagi. Wala khatara ala balil bashar. Benda yang tak pernah terlintah keindahannya itu pada pemikiran manusia. Itulah syurga. Hakikat syurga yang tu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita beberapa ciri yang ada dalam syurga untuk mendekatkan pemikiran kita. Kalau kita kata, "Ui, cantik tu." Yang kita kata cantik tu sebenarnya lebih lagi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan, apa yang ada di situ? Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah syurga itu, mengalir di bawah taman itu.
Jannat ni syurga, taman, kebun orang panggil. Dia gambaran jannah, dia perkataan jannah, taman, dia ada pokok, dia ada buah-buahan yang subur, menghijau, merimbun, tanpa ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita lagi kalau dia rimbun sangat, kok ada nyamuk, ada apa semua kan? Tak ada. Perkataan jannah itu sendiri dia maknanya satu yang meliputi, redup, tenang. Jadi untuk orang beriman bukan satu taman, bukan satu syurga. Jannat, ada syurga-syurga yang banyak. Siapa nak duduk syurga banyak-banyak tu bergantung kepada kelayakan lah. Ada orang dapat syurga masuk kot nu, ada orang masuk kot ni. Dalam hadis tentang syafa'ah, orang beriman yang paling akhir dikeluarkan daripada syurga. Tuan-tuan bayang, nak lempak dalam syurga masuk neraka ni kan berbilion manusia kan. Daripada zaman tu Adam tu sampailah yang akhir zaman ni, dah sampai habis semua dah. Yang akan kekal dalam neraka tu hanya golongan musyrikin, kafirun, munafik yang tu kan. Orang beriman ni, bila habis tempoh dia, akan dibebaskan masuk syurga. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah dalam keadaan dia tahu. Kata Al-Imam Nawawi, dia tahu dengan segala kewajipan, tahu dengan segala tuntutan, dia tahu perkara yang membatalkannya. Orang yang ni akan masuk syurga. Dan kata An-Nawawi, mengikut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, mana-mana yang dihukum masuk neraka, dia akan masuk dulu neraka. Habis tempoh hukuman, akan lepaskan masuk syurga. Orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka, na'udzubillahi min zalik, jangan jadi satu. Dah tak ada, yang tinggal dalam neraka tu semua kafir belaka, musyrikin belaka, munafikin belaka. Seorang tu je orang beriman, tapi kerana dosa dia banyak-banyak lah apa semua, cuma ada iman. Mithqala habbatin min khardal min iman, kata Nabi. Ada sebesar biji sawi daripada iman. Dakhalal jannah, dia masuk syurga. Bila tu habis dah tempoh tahanan dia tu, dia nak masuk syurga. Bila ditunjukkan kepada dia syurga, tersandak dia. Takjubnya dia dengan keindahan syurga yang lebih indah daripada segala keindahan dunia yang pernah dilihat. Untuk siapa? Untuk tu banduan paling akhir neraka yang nak dilepaskan masuk syurga. Yang dia pun tak sangka macam itulah punya indah syurga rupanya yang Allah Ta'ala nak bagi kat orang beriman. Tuan-tuan bayang tu orang yang terakhir masuk. Kalau kita pakai bahasa kita, habis lekeh dah tu. Habis lekeh lah kalau kita nak kata syurga yang nak bagi kat dia tu, padangan kawan tu pun last sekali. Na'udzubillah lah, kita nak yang awal. Cuba bayangkan untuk orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk syurga, orang yang banyak baca Quran, yang Nabi kata ada hadis sebutkan panjat lagi, naik lagi, masuk lagi syurga yang lebih tinggi, yang lagi banyak. Setakat mana yang hang ulang baca Quran masa di dunia, tangtulah tempat dia dalam syurga nanti. Bayangkan betapa indahnya. Tak nak bayangkan. Tapi ayat yang kita baca ni digambarkan tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya dengan sungai-sungai. Bukan kata satu sungai, ada sungai yang banyak mengalir. Kita tuan-tuan kalau buat rumah, kalau siapa-siapa yang berduit kan, kalau boleh buat rumah banglo besar, lepas tu boleh jalan atas lantai tu, bawah tu ada air mengalir kan, boleh nampak ada ikan mah, ikan apa semua, ikan kap semua kan cantik, rasa macam hebat je kan, rasa macam hebat. Pasal berjalan tu nampak bawah tu air.
Syurga Allah gambarkan macam tu. Lebih lagi. Mengalir di bawahnya sungai. Yang sudah tentu dia lebih indah daripada mana-mana sungai yang ada. Tuan-tuan nak bayang sungai macam mana? Jangan bayang sungai Kelang, sungai Kuala Lumpur. Hak keroh tu. Bayangkan sungai yang cukup indah, cukup cantik. Saya pengalaman masa duduk pergi Syria. Ni 20 dekat 30 tahun dulu, lama tu. Sungai dia tu. Tak tahu nak habak lah, punya selesa lah rasa masuk layak tu. Dia punya tenangnya ayak tu. Nak kata sejuk tak sejuk, nak kata panas tentu tidak. Tapi memang syok lah. Tu tak ke Syria tu. Sungai apa? Sungai Furat. Sungai Furat besar. Saja masuk tepi tu. Tepi tebing lah. Rasa nikmat sungguh. Ayak sungai dia. Tu Sungai Furat. Euphrates. Dia daripada Syria sampai ke Iraq. Itu antara nikmat. Kalau tuan-tuan sini ku ada rumah ada tepi sungai kan, kita ada orang yang suka bila nampak tak keindahan dia. Syurga bukan ada satu, bahkan dia ada laluan sungai yang mengalir yang sangat mengasyikkan, cukup menenangkan. Itu cerita pemandangan umum. Masuk dalam tu Allah Taala kata yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Dipakaikan dengan gelang daripada emas. Orang panggil gelang apa? Udang lipan. Lagi apa? Tak tahu nama apa, macam-macam nama kan. Hak yang kecil, halus, mata ada bulat, ada hak besar, ada apa semua tu. Yang boleh sensing lengan sampai sini kan. Masa ni, bukan orang perempuan saja pakai. Lelaki pun dipakaikan dengan emas. Makna kata tuan-tuan, emas ni dia laku di dunia dan dibawa sampai ke akhirat. Saya tak fikir ada orang tak suka kemas. Kalau dia kata dia tak suka pun sebab dia tak mampu je. Kalau jatuh terpuk orang bagi, ambil. Emas ini dia memang sejak berkurun lama dulu tu memang benda yang menarik perhatian setiap manusia. Nature dia begitu dah. Dan emas tu benda yang sangat berharga. Tu ada orang bagi petua kata kena simpan emas lah apa semua kan. Itu antara petua ekonomi lah. Ada siapa-siapa simpan emas, simpan lah. Tapi jangan habis semua 100% duit simpanan dengan emas. Tak jadi. Orang ekonomi kata apa? 20% daripada simpanan kita tu dengan emas. 20 ya? 20. Pergi banyak pun 30. Haban untuk mengelakkan daripada inflasi kan. Kalau mampu simpan. Kalau tak mampu, setakat mana yang ada. Pasal harga mata wang kita akan makin teruk kan. KDNK kita menurun, inflasi naik tinggi, mata wang kita jatuh. Itu tanda-tanda memang ekonomi yang sangat teruk sekarang ni. Harga barang naik. Dia perlukan kepada suasana yang lebih stabil. Tapi tak lama dah tuan-tuan. 2-3 bulan lagi selesai. 2-3 bulan lagi adalah perubahan baru pula. Tak tahulah lepas tu ekonomi jadi macam mana kan. Tapi nak abaknya, cerita tentang emas tadi ni, untuk ahli syurga akan dipakaikan dengan gelang. Maka untuk orang beriman, dia kena tahu peraturan dunia dia. Supaya dia boleh dapat habuan di akhirat. Bagi orang perempuan, majoriti ulama, melainkan ada qaul yang syadz daripada 1-2 ulama, memang dihalalkan untuk pakai perhiasan emas, termasuklah gelang. Gelang tu termasuk sebagai perhiasan. Jadi untuk orang perempuan tak ada halangan untuk dia pakai. Cuma disebutkan oleh para ulama agar tidak melampaui uruf. Jangan melampau pasal dia akan ada, kita kata, unsur yang lain. Unsur lain yang merosakkan niat, merosakkan jadi takabur, jadi apa semua melampau. Itu saja. Tapi dari sudut pemakai perhiasan berdasarkan kepada urus tempat. Orang Pening jenis pakai sampai siku. Pakai pilah sampai siku. Kalau kata macam tu kan. Tapi bukan suruh tayang pula. Bila tayang tu lagi tuan-tuan pergi angkat, dia akan jatuh dengan macam-macam unsur yang lain pula. Tapi untuk lelaki, tak boleh pakai gelang mah. Tak usah terbiang lah nak pakai gelang emas masyarakat dunia. Gelang ke, rantai emas ke, cincin emas ke, tak usah pakai.
Pasal apa tak usah pakai? Pasal dia tidak diizinkan oleh syarak untuk lelaki di dunia. Untuk perempuan ada. Lelaki tak ada peruntukan tu. Tu lelaki nak dapat di mana? Bila kita masuk syurga lagi, pakailah. Bukan kata nak kita pilih pakai. Akan dipakaikan dengan gelang-gelang daripada emas itu. Puas hati. Ya, dunia tak dapat mencengkap. Aku nak teringin nak pakai gelang emas, rantai emas. Dunia Allah Ta'ala tak bagi. Nabi larang. Sabar. Tunggu masuk syurga, dapat belakang. Nah, baik. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Bukan sekadar itu. Wayalbasuna thiyaban khudra. Akan dipakaikan dengan pakaian berwarna hijau. Jadi antara orang kata kelebihan warna hijau ni, dia ialah pakaian ahli syurga. Dengan nas Quran. Sebenarnya bukan makna tuan-tuan mesti semua nak kena warna hijau. Tak. Ada orang dia suka warna purple, ada orang suka warna merah, ada orang suka warna biru kan. Tak apalah, tu hak di dunia. Ada orang dia suka warna hijau, pun boleh juga. Ada orang kata warna hijau ni adalah warna Islam. Tak ada pula dalil yang tu. Tak ada jadi syarat lah kita kalau nak Islam kena warna hijau. Dah. Boleh pakai warna apa-apa. Ada hadis Nabi sebut tentang seelok-elok pakaian kamu ialah pakaian yang berwarna putih. Itu ada hadis. Warna putih tu. Tapi kalau kata apa kelebihan warna hijau ni? Kelebihan dia dalam ayat ini dan ayat yang lain menerangkan ahli syurga akan memakai pakaian berwarna hijau. Siap sebut fabrik dia pula. Kain jenis apa? Min sundus. Sundus ialah sutra yang halus. Yang nipis, yang lembut. Ada yang pakai yang tu. Wa istabrak. Dipakaikan dengan sutra yang kasang pula. Makna kata kalau di dunia ni tuan-tuan, orang perempuan dia tak ada masalah. Yang tu sabit dengan hadis Nabi SAW. Itu penting kita kata bila belajar dengan hadis, kita boleh tahu hak mana guideline dia. Yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni untuk dalam syurga. Bukan cerita di dunia. Hak dunia tu Nabi habaq dah. Halal untuk wanita, haram untuk lelaki. Jadi lelaki tak boleh pakai sutra di dunia. Para ulama bincang hukum lelaki pakai sutra ni dalam satu keadaan, iaitu sekiranya ada penyakit kulit yang tidak sesuai mana-mana jenis kain untuk pakai. Kalau pakai dia akan rosakkan lagi kulit tu, akan menambah mudarat. Kalau kata sutra yang paling elok, pasal sutra dia halus kan, lembut, tidak merosakkan. Waktu tu dibolehkan pakai. Atas dasar mudarat. Dipanggil mengelakkan mudarat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam kaedah dia, darurat itu, maknanya keterpaksaan itu, membolehkan benda yang asalnya dilarang. Jadi untuk orang lelaki, Islam, di dunia dia tak boleh pakai sutra, melainkan dengan sebab darurat tadi. Dan juga sebab, apa lagi diberikan perkecualian, tidak lebih daripada 4 jari pakaian tu. Maknanya ada berselang. Bukan majoriti yang tu dibenarkan. Ada perincian dalam perbahasan fiqh. Tapi masa di syurga nanti, itulah pakaian ahli syurga. Tentang boleh bayangkan selesa dengan pakai kain sutra. Tak kalau nak gosok. Kat dunia fikir nak gosok kan? Gosok lah sutra. Tak gosok no? Kat syurga tak payah gosok apa. Pakai pakaian sutra. Dan sutra ni memang cantik. Habis dekat tu. Itu baru pakaian. Keadaan dia pula. Tadi melihat suasana, ada sungai, tengok syurga, tengok apa nama kebun-kebun, pokok-pokok yang indah-indah, dipakaikan dengan pakaian, dipakaikan dengan gelang emas. Lepas tu buat apa? Muttaqiina fiha 'alal araik. Bersandar di atas arikah ini ialah sofa. Tahu sofa? Rumah kita ada set sofa tu kan? Dia bukan sofa hak cokiam je ni. Memang sofa permaidani yang sangat indah. Sofa, istilah dia jadi pelamin. Sofa, kalau pelamin kerah tak syak kan? Ini memang sofa yang bila kita tonton, siapa yang pergi IKEA, apa kalau boleh kita duduk kan?
Try duduk asal lega, jalan banyak kan, kita duduk. Ataupun tuan pergi bawa belancong ke mana ke, masuk hotel, first kali nampak terbentang, ada katil dia, ada apa, terus sandak tang tu rasa cukup lapang. Syurga ialah tempat kita menuai hasil. Jenuh dah, penat dah kat dunia ni, berjuang, berjihad, mujahadah, melawan nafsu, sabar dengan segala ujian, bersyukur dengan segala nikmat Allah Ta'ala bagi. Habis kita di dunia ini, putih dah segala amalan kita, akhirat ialah untuk kita menuai hasil. Masuk dalam syurga tu nanti, sandanglah dekat sofa tu, dekat pelamin tu dengan keadaan yang penuh rasa nikmat, lega, kerehatan yang tidak terhingga. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain, tuan-tuan tengok surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan tengok surah Al-Insan, tuan-tuan tengok yang lain, akan ada pula muttaqi'ina fiha 'alal arak. Kan yang tuan-tuan ayat macam tu kan, dalam sandak. Lepas tu yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Indah tu tuan-tuan, duk sandak, lepas tu mai pula pelayan pun muka bukan muka macam muka pecah rumah punya. Pelayan wildanun mukhalladun, pramugara yang segak-segak, budak-budak yang kita kata bahasa budak-budak kata jambu-jambu ni. Tengok pun sedap mata. Dengan gelas, dengan cereh, dengan air yang indah, bagi tuang minum. Suasana cukup rehat tuan-tuan. Tak ada rasa sakit kepala, tak ada rasa nak letih, tak ada nak keluar darah haid dan apa, tak ada. Wa fakihatim mimma yashtahun. Teringinkan buah datang mai. Lepas tu ada apa lagi? Wa hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ada hurun in, bidadari syurga, bagaikan batu permata yang bergemelapan. Jazaan bima kanu ya'malun. Semua tu jazaan, ganjaran di atas apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan di mana? Di dunia. Yang kata-kata wa'amilus salihat tu, itulah dia ganjarannya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik ganjaran daripada Allah Ta'ala. Wa hasunat murtafaqa. Dan itulah sebaik-baik tempat berehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu ayat ini kita gabung-gabung, contoh cari dalam surah-surah yang lain. Gambaran tentang syurga ini. Itu adalah tempat berehat yang paling indah. Siapa dapat? Orang yang beramal saleh. Allah Ta'ala kata jazaan bima kanu ya'malun. Nak dapat syurga tu dia kena beramal. Dan syarat terima amal dia kena beriman. Dan mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau kita harapkan perbuatan tu untuk orang lain, tak ada lah ganjaran tu. Baik, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada dan salihin. Supaya kita dapat sama-sama menikmati segala keindahan syurga yang kita baca malam ini dan yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.